Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulana mengucapkan selamat datang, terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudah hadir menyertai taklimat pada malam ini dan mengalu-alukan kehadiran Encik Syed Huzaifah selaku founder kepada Student QR Point. So malam ini kita akan berbicara ataupun kita akan memberikan sedikit penjelasan lah tentang aplikasi Student QR Point yang telah kita gunakan sudah masuk tahun kedua. Okey. Sebelum itu, sebelum Maklimah serahkan majlis ini kepada Encik Syed Huzaifah, Maklimah ingin berkongsilah kepada ibu ayah tentang beberapa perkara yang akan menjurus kepada kenapa Sri Hira mengambil keputusan untuk pakai aplikasi Student QR Point. Okey, insyaAllah nak kongsikan slide. Okay, pertama, nama anak Muallimah Nurul Afifah Afandi merupakan penolong kanan tarbiyah Sekolah Rendah Islam Hira, di mana kita sama-sama mendukung dan berinspirasi untuk membina generasi robani. Okey, itu harapan kita semua. Jadi dalam pembinaan ataupun proses pembinaan itu bukanlah mudah kan. Okey, dalam apa jua perkara perancangan itu sangat-sangat penting. Jadi kami di unit tarbiyah Sri Hira melancarkan beberapa perkara bagi mencapai beberapa sasaran pencapaian tarbiyah pelajar. So di sini kita meletakkan 3 perkara yang sangat penting, iaitu pertama berkaitan tentang solat, yang kedua tentang Al-Quran dan yang ketiga tentang qudwah hasanah. Yang mana Sri Hira sedang berusaha, insya-Allah kita sama-sama berusaha dalam memastikan pada akhir tahun 6, semua pelajar-pelajar yang keluaran daripada Sri Hira boleh melaksanakan solat 5 waktu. Makanya itu adalah satu perkara yang sangat besarlah. Dan kita tidak boleh menunggu daripada murid mencapai kepada tahun 6 baru kita nak berusaha ke arah itu. Tapi proses itu perlu dimulakan daripada tahun 1 lagi. So insya-Allah kita dalam usaha dalam membiasakan anak-anak kita dalam mendirikan solat 5 waktu tanpa tinggal 1 waktu pun, insya-Allah. Yang kedua, apa yang kita nak capai dari segi pembangunan asasiah ataupun tarbiyah pelajar Sri Hira adalah berkaitan tentang bacaan Al-Quran kan. Sri Hira meletakkan pada akhir tahun 6 100% pelajar Sri Hira dapat menghabiskan bacaan Al-Quran dengan pengiktirafan sekolah. Itu pun satu cabaran yang besar sebab kita menghadapi pelbagai level pelajar. Tapi itulah cabaran di pihak sekolah dan cabaran kita semua dalam memastikan apa yang nak kita capai itu dapat dicapai lah, insya-Allah satu hari nanti. Dan dari segi qudwah hasanah, yang ini yang kita sedang lakukan menggunakan konstruk pentaksiran, PKPIM, yang mana sekurang-kurangnya pada tahun 6 100% murid berjaya untuk mendapat skor 3 dalam PKPIM. Pentaksiran ini yang sedang kita jalankan dan kita doakan agar dia berjalan dengan lancar dan baiklah, insya-Allah. So apa strategi yang pihak sekolah sedang lakukan? Antaranya dalam memastikan kita dapat menjayakan 100% pelajar tahun 6 dapat mendirikan solat 5 waktu, yang mana ia menjadi satu darah daging. Antara yang kita lakukan adalah kita menjalankan kaji selidik solat secara berkala
Okey. Dan kita menggalakkan ibu bapa untuk memberikan ganjaran student QR point apabila anak-anak berjaya melaksanakan solat. Dan bagi murid-murid tahap 1, kita melancarkan program pencarian hero solat. Dan kita juga menggunakan medium perjumpaan mentor-mentee ketika PKPIM dalam memastikan anak-anak ingat bahawasanya misi ini bukanlah misi yang kecil, tapi perlu dijayakan dan mereka perlu berusaha untuk menjayakannya. Okey. Dan ini antara program yang telah kita jalankan. Okey. Sejujurnya di pihak sekolah kita sangat-sangat dengan keterbatasan pelajar untuk tidak dapat hadir ke sekolah dan semuanya berlaku atas talian. Okey, itu satu cabaran lah kita di pihak guru, khususnya dari segi praktikal solat. Kita nak kalau di sekolah kita boleh menjalankan solat berjemaah bersama yang pada masa yang sama dapat dipantau oleh guru. Tapi bila berlakunya pandemik ini, kita tidak boleh memantau praktikal solat pelajar. Dan itulah cabarannya yang kita perlu hadapi. Dan kita berdoalah insya-Allah mudah-mudahan Allah angkat wabak ini dan kita boleh kembali ke sekolah dan menjalankan kehidupan kita dengan lebih baik insya-Allah. Khususnya dari segi solat-solat pelajar. Dari segi student QR point, inilah yang kita gunakan bila dalam memberikan semangat kepada pelajar untuk tidak putus usaha untuk memastikan dapat mendirikan solat dengan cukup pada masanya. Okey. Dan berikut adalah dapatan peratusan solat 5 waktu yang kita jalankan bagi tahap 2. Okey, sebenarnya kita dah melaksanakan kaji soal selidik solat ini sebanyak 6 kali. Okey, dan hari ini adalah yang kali ke-6. Okey, ini daripada report yang kita terima yang mana masih dalam proses kan. Tapi kalau kita lihat tahun 6 pada tahap 84%. So banyak lagi yang perlu diusahakan dalam memastikan pada akhir persekolahan nanti solat itu menjadi darah daging anak-anak kita. Okay, so inilah yang sedang kita lihat. Okay, sebab kita percaya bila anak-anak kita dapat menjaga solat maka sudah pasti urusan kehidupannya akan lebih baik insya-Allah. Berkaitan tentang strategi pelaksanaan untuk bacaan Al-Quran, alhamdulillah kita mempunyai satu tim pengurusan berkaitan tentang kelas-kelas Al-Quran dengan baik yang dikelolai oleh unit kualiti Sri Hira. Dan alhamdulillah kita nampak peningkatan dari segi kualiti bacaan, dan pelajar disusun dengan baiklah. InsyaAllah kita doakan pada akhir tahun 6, pelajar-pelajar boleh sekurang-kurangnya sekali dapat menghatamkan Al-Quran dengan pengiktirafan sekolah. Right, dari segi pembangunan sasiah, yang inilah yang mungkin cabaran yang paling besar. Sejujurnya pada 2 tahun lepas belum berlakunya pandemik, pelbagai strategi yang sudah disusun untuk memantapkan sasiah pelajar. Namun Allah tu lebih mengetahui dan inilah mungkin yang terbaik untuk kita kan. Makanya kita sangat-sangat bergantung kepada student QR point lah. Dalam nak memberikan semangat kepada anak-anak melakukan lebih banyak kebaikan demi meningkatkan sasiah pelajar. Dan inilah yang kita sedang usahakan yang akan diterangkan sebentar nanti. Peranan student QR point dalam memangkin dan memantapkan lagi sasiah pelajar anak-anak kita insya-Allah. Dan tentang daripada student QR point, markah ataupun reward yang diberikan oleh guru ataupun ibu bapa akan dibentangkan dalam bentuk sijil seperti ini. Dan Ana yakin kita dah lihat dah
pelaporan ini ketika perjumpaan ibu bapa atas talian pada semester yang lepas. Kita akan meneruskan sehingga ke hujung tahun ini insya-Allah. Okey, yang kita concernkan bukanlah berapa ribu poin yang boleh dikumpulkan, tetapi daripada reward-reward yang diberikan, apa yang akan terbentuk kepada anak-anak kita tadi. So daripada reward-reward yang diberikan, bagaimana akhirnya budaya-budaya ataupun nilai-nilai itu dapat ditanamkan dalam diri anak-anak. So yang itu yang kita akan bincangkan sebentar nanti, dan saya mewakili Sekolah Rendah Islam Iraq sangat-sangat memerlukan bantuan daripada ibu ayah dalam kita bekerjasama dalam memastikan pembentukan stasiun anak-anak, yang mana mereka inilah yang akan menjadi pewaris kita nanti, dan dia adalah amanah kita untuk dibina sebaik mungkin insya-Allah. Dan sedikit panduan lah tentang pemberian reward. Mungkin tertanya-tanya kan, Mualimah, kenapa yang ni limited, unlimited kan? Okey, sedikit penjelasan. Sekejap lagi Encik Huzaifah akan terangkan lebih lanjut tentang student QR point ni. Ataupun perkara ni akan saya jelaskan sebentar nanti, sebab saya rasa sudah masanya untuk Encik Huzaifah ambil alih majlis ini, dan saya akan terangkan perkara tadi tu sebentar nanti insya-Allah. Okey. So Encik Huzaifah dah bersedia ke? Assalamualaikum. Okey. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar insya-Allah. Silakan Encik Huzaifah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat merdeka kepada semua ibu bapa sekolah Islam Iraq dan juga anak-anak Iraq. Untuk pengetahuan, anak-anak Iraq adalah anak-anak yang bertuah, sebab Iraq ni adalah sekolah antara yang paling lama sekali yang di bawah kendalian Ikram Muslim. Even masa just pengenalan, nama Ana Syed Huzaifah Syed Omar, merupakan founder dan CEO kepada Student QR Point, dan juga merupakan alumni kepada networking Ikram Muslim, iaitu Ana dulu sekolah Al-Amin Gombak. Jadi daripada darjah 1 sampailah form 5 Al-Amin Gombak, dan dengan sekolah Iraq tu pun adalah satu adik-beradik. Dan ustaz-ustaz yang mengajar di sekolah Al-Amin Gombak tu pun ada di Iraq sekarang kebanyakannya. Dan kawan-kawan di Iraq pun sama-sama, kami bermain sama-sama, kadang-kadang compete sama-sama. Jadi Iraq dan Al-Amin itu adalah adik-beradik yang suka dipisahkan, dan Iraq lahir dahulu sebelum Al-Amin. Jadi sangat-sangat betul anak-anak Iraq, dan alhamdulillah Ana berbangga dapat memberikan briefing kepada anak-anak Iraq, dan insya-Allah pada satu masa nanti anak-anak Iraq akan jadi lebih baik, lebih hebat, lebih membanggakan sekolah pada satu masa nanti insya-Allah, yang itu kita harapkan. Dan untuk malam ni terima kasih kepada pihak sekolah sebab menjemput Ana untuk memberikan taklimat tentang student QR point, di mana ia adalah satu program ganjaran syahsiah untuk anak-anak di sekolah Iraq, dan juga sekolah-sekolah lain pun ada, tetapi sekolah Iraq antara yang paling aktif, yang paling banyak dapat point, yang selalu almost every day mesti ada point-point yang luar biasa. Ada sekali tu sampai sehari berpuluh-puluh ribu point. Jadi untuk introduction sedikit tentang program ganjaran ini, ketika Ana di sekolah Al-Amin Gombak, ni sedikit cerita macam mana inspirasi untuk memberikan inspirasi juga kepada ibu bapa. Ketika di sekolah rendah, Ana merupakan, boleh kata kalau daripada 30 pelajar tu, Ana seorang atau dua orang adalah merupakan pelajar nakal, yang sangat nakal. Jadi mungkin di sekolah Iraq mungkin tidak ada pelajar nakal, tetapi di sekolah Al-Amin ketika itu ada sedikit, seorang dua, iaitu Ana lah. Dan ketika guru-guru mengajar, mungkin Ana berlari-lari, dan ketika itu antara masalah yang Ana rasa hadapi ialah Ana sukakan attention, dan juga bukan Ana saja, kawan-kawan pun suka macam tu, suka diberikan perhatian. Jadi bila kita buat benda yang tidak baik masa tu, guru memberikan perhatian, kan? Jadi untuk anak-anak di sekolah Iraq ni,
mungkin sukakan perhatian juga. Jadi bila anak-anak kita buat benda yang baik, benda yang positif di sekolah, benda yang positif di rumah, kan? Jadi anak-anak ni dia suka dipuji. Tetapi masalah ni sebelum kita buat student QR point ni, bila anak-anak kita buat baik di sekolah, ketika di sekolah daripada pagi sampai petang, sampai malam, even di rumah pun, kita sebagai guru sukar untuk record semua benda-benda yang baik yang dilakukan oleh anak-anak kita, betul tak? Contohnya anak kita datang awal, anak kita baca Quran, baca doa daripada pagi, kemudian mendengar kata-kata guru, mendengar kata-kata kawan, menghormati kawan, menghormati guru, masuk kelas awal, bersihkan kelas, memotong kuku, semua perkara yang sangat baik, yang bagus ini sukar untuk cikgu-cikgu nak rekod, betul tak? Jadi yang cikgu senang nak rekod sebelum ni benda-benda yang nakal, contohnya macam dulu anak lari dekat kelas, lompat atas meja, kadang-kadang bergaduh dengan kawan. Jadi benda-benda yang tidak baik ini senang nak rekod sebab tidak banyak yang kita buat. Jadi cikgu senanglah nak rekod. Bila cikgu senang nak rekod, bila cikgu rekod benda yang kita nakal tu, ibu bapa pun tahu. Ibu bapa kata, anak aku ni hantar dekat Al-Amin tapi nakal kan, betul tak? Jadi sebenarnya anak kat sekolah banyak juga buat benda yang baik tapi cikgu tak sempat rekod. Jadi nak tak nak buatlah benda yang tak baik ketika itulah. Jadi kemudian ketika cikgu memberikan peluang ketika itu, dia rasa budak masa tu dulu anak taekwondo tau. Taekwondo masa sekolah rendah lah. Jadi dia kata budak ni macam gangster kan. Jadi bagilah dia jadi ketua kelas. Bila anak jadi ketua kelas, anak berubah sebab anak rasa macam orang appreciate. Jadi ketika tu sampailah ketika besar anak berminat dalam bidang psikologi dan minat dalam bidang IT kedua-duanya. Jadi selepas keluar daripada belajar di universiti, kemudian bekerja, ketika tu anak rasa anak nak jadikan nak buat satu sistem supaya sistem ni yang biasa anak-anak kita pakai ni kan, tetapi kita nak buat satu sistem yang best supaya anak-anak kita suka untuk buat benda-benda yang baik. Macam mana nak buat tu? Jadi antara benda yang anak nak share ialah mungkin anak nak share satu video. Okay, boleh? Harap-harap video ni dia tak sangkut-sangkut lah. So kita nak tunjuk sikit video supaya tak mengantuk malam ni. Dan harap-harap kalau ada yang sangkut mungkin boleh beritahu. Okay. Sekarang ni, kejap saya akan tunjukkan satu video. Kalau sangkut boleh beritahu. Okay. Boleh nampak Okay, ini adalah boleh nampak video di sekolah Al-Amin Bangi. Salah satu sekolah yang rekod. Kita ambil syuting masa 2 tahun lepas lah, setahun lepas. Okay, jadi mungkin video ni pendek. Okay. Boleh nampak Assalamualaikum, hai guys. Kalau dulu ibu bapa akan diberi kad laporan ataupun report card setiap semester. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, ibu bapa boleh mengetahui perkembangan anak-anak, laporan anak-anak sama ada yang baik ataupun yang buruk hari-hari, setiap minggu, setiap bulan. Tak payah tunggu akhir tahun ataupun pertengahan tahun. Bagaimana caranya? QR code. Tambah pula sekarang semua dah biasa scan QR code kan. Macam mana caranya? Kat sekolah, biasanya kita selalu dapat laporan yang negatif tentang anak-anak kita. Dan bila dia buat benda baik, dia tak diberi ganjaran dan dia tak diberi pengiktirafan di atas kebaikan dia buat. Akhirnya, dia tak bersemangat untuk jadi budak yang baik. Tetapi dengan kad QR ni, setiap kebaikan yang dia buat, dia tolong cikgu, angkat buku pergi kelas, dia bagi payung kat cikgu ketika hujan, dia tolong pelajar-pelajar yang lain ketika susah. So, kebaikan yang dia buat tu, dia akan scan QR ini dan anak tersebut dapat point. Dan ibu bapa pun boleh akses melihat apakah kebaikan-kebaikan yang telah dibuat oleh anak-anak mereka. Bangga. Dari mana-mana sekolah yang nak menggunakan sistem ni, anda boleh pergi ke website www.studentqr.com
Cik Zaifah, suara tak keluar. Tak keluar. Sebuah reward akan berkembang ternyata dan akan berkompetisi untuk berlomba-lomba terus berbuat kebaikan, dan dalam otak kita aku akan berbuat baik dan saya akan selalu berbuat baik dan tidak akan sempat berpikir untuk berbuat tidak baik alias negatif. Semuanya berlomba-lomba, aku harus menjadi orang yang baik, aku harus jadi orang yang baik. Dan luar biasa program ini, kita sangat support dan sangat interest terhadap student KN. Sukses untuk student KN. Okey, jadi harap-harap dapat boleh dengar suara tadi Kalau tak dapat dengar nanti Ana share kemudian, mungkin ada masalah speaker dan sebagainya. Ana akan sharekan slide. Okey. Boleh nampak slide tak? Okey. Kalau tak nampak boleh beritahu ya. Nampak. Boleh nampak Okey, sistem pentaksiran sahsiah pelajar. Jadi macam mana kita nak fokuskan tentang pentaksiran pelajar ialah asalnya kita dapat feedback daripada guru-guru. Masa 2 tahun lepas Ana menjadi konsultan ataupun kita mengajar cikgu-cikgu bagaimana nak gunakan software ataupun sistem-sistem macam Google, Microsoft dan sebagainya. Dan ketika itulah banyak guru-guru yang melihat antara isu-isu yang penting ialah untuk membantu guru mengisi data-data syahsiah ni, yang benda-benda yang baik yang anak-anak kita buat, yang adik-adik saya, adik-adik Hirok buat setiap hari, cikgu susah nak isi sebab leceh kan, takkan nak isi setiap benda. Dan kalau cikgu isi pun nak isi kat mana, dekat kertas, mungkin balik rumah hilang kertas tu nak isi, kemudian hari Minggu di rumah nak isi balik, jadi sangat susah. Jadi cikgu senang nak isi benda yang negatif sajalah kan. Jadi satu lagi mungkin nak mengawal anak-anak kita ni, anak-anak Hirok ni, mungkin mereka tidak nakal tetapi kadang-kadang nak suruh berkumpul sama-sama, nak suruh senyap. Jadi benda-benda yang nak mengawal pelajar anak-anak kita yang kecil-kecil ni, terutama sekolah rendah, sangat benda yang membebankan sebab ramai kan. Kalau sekolah menengah tu dia satu tahap nakal yang berbeza. Mereka nakal mungkin ada yang hisap rokok, ada yang punting dan sebagainya, tetapi untuk tadika dan sekolah rendah ni berbeza sikit. Jadi nak kawal mungkin sebab dia dah kawal dengan seronok dan sebagainya, nak kawal sukar kan. Dan juga komunikasi antara ibu bapa dan guru ni ada penjarakan sedikit. Contohnya macam anak-anak sendiri, kita tak tahu apa yang berlaku kat sekolah kan. Kalau kat sekolah apa anak kita buat, apa adik-adik Hirok ni buat. Bila adik-adik Hirok ni balik rumah, mungkin ibu bapa akan tanya, apa contoh Ali kan? Ali apa Ali buat kat rumah, buat kat sekolah. Mungkin Ali takkan cerita daripada pagi sampai malam dia buat apa kat sekolah tu. Tetapi apa yang Ali akan cerita, oh tadi belajar ABC contoh kan, atau belajar matematik, itu sahaja. Dan sebagai seorang ibu bapa, mesti kita nak tahu apa anak kita buat. Apa yang anak kita buat, sebab kita dah hantar dekat sekolah
sekolah swasta, sekolah agama, kita nak tahu apa anak kita buat. Tetapi benda itu tidak sampai ke pengetahuan kita kerana kesukaran cikgu nak isi semua data tu, dan tidak mungkin untuk cikgu nak cerita setiap hari kepada semua ibu bapa, oh hari ni untuk Ali, untuk anak awak hari ni pada pagi dia baca doa, kemudian dia mendengar cakap cikgu, kemudian dia datang awal. Jadi benda tu sangat sukar untuk dibuat. Jadi antara benda yang kita boleh buat ialah memudahkan key in record, okey, di mana sebelum ini apa yang cikgu-cikgu di Hirok buat ialah cikgu-cikgu Hirok terpaksa guna kertas, key in guna kertas, tulis guna kertas, kemudian satu hari, satu masa waktu cuti sekolah, itulah yang nak spend masa untuk record. Kalau nak tahu cikgu-cikgu Hirok ni waktu cuti sekolah, waktu hari raya, waktu itulah cikgu terpaksa bersegang mata untuk merekod. Ini adalah satu realiti, dan Ana dulu merupakan lecturer di universiti UIA dan di MMU. Kita pun tahu memang leceh sikit. Leceh untuk rekod, apatah lagi cikgu-cikgu yang nak isi perekodan anak-anak kita ni, sangat sukar. Dan bebanan inilah yang menyebabkan mungkin aktiviti anak-anak kita tidak sampai sepenuhnya kepada kita sebagai ibu bapa. Jadi dengan student QR point ni, apa yang boleh terjadi ialah apabila anak kita, anak Hirok ni, adik-adik Hirok buat benda yang baik di sekolah ataupun di rumah, okey, cikgu boleh scan QR code ataupun boleh pilih nama dekat dalam senarai aplikasi itu, boleh hantar data itu, aktiviti anak kita terus sampai kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa tu tahu, anak saya ni macam ni, aktiviti dia macam ni kan. Dan kelebihan juga kepada ibu bapa boleh memberikan points kepada anak-anak kita di rumah. Dan kalau ada contoh, ada aplikasi lain yang mungkin dia bagi dia rekod benda-benda yang baik untuk anak dia, tetapi tidak menyeluruh, tidak bersama-sama dengan poin di sekolah. Jadi kali ini anak-anak kita semua bersaing untuk jadi baik, bersaing setiap hari untuk menjadi hero solat, hero membaca doa, hero mendengar cakap cikgu, hero mendengar cakap ibu bapa, hero membantu ibu bapa, membantu jiran, hero membantu mak memasak, dan hero PDPR. Jadi semua hero-hero ni, okay, semua berlumba-lumba untuk jadi baik. Dan dulu kita fokuskan, banyak sekolah fokuskan kepada pendidikan akademik, okay. Tetapi sekarang ini kebanyakan sekolah di Indonesia dan sebagainya, mereka fokuskan kepada pentarbiahan, iaitu membina karakter anak-anak kita. Sebab itulah sekarang ni UPSR dah tak ada, betul tak? UPSR tak ada, PT3 dah tak ada, akan datang SPM pun tak ada. Sebab sekolah di Malaysia nanti dalam 5 tahun akan datang, semuanya memfokuskan kepada pembinaan karakter. Jadi macam mana nak bina karakter ialah, inilah dia, iaitu kunci kepada pembinaan karakter ialah dengan menghargai ganjaran dan menenda, tidak mengurangkan perbuatan mendenda, perbuatan negatif tadi, tetapi melebihkan menghargai ganjaran. Jadi kita pun dalam Islam pun kita belajar, kalau kita buat benda yang baik, kita dapat pahala, betul tak? Kalau kita di bulan Ramadan, Allah memberikan kita ganjaran yang berlipat kali ganda. Kalau kita solat tarawih, kalau kita baca Quran. Jadi sebagai seorang manusia, dan anak-anak kita pun, kita tahu bulan Ramadan ni dapat pahala banyak, dapat poin banyak, dapat poin banyak ni. Jadi semua orang solat berganda-ganda. Jadi ini adalah fitrah seorang manusia. Kalau kita diberi ganjaran, kita akan buat dengan lebih banyak lagi, kan? Dan even kalau kita nak tengok di tempat kedai-kedai kita, contohnya kalau kita pergi ke Mesra Petronas, kita pergi ke Petron, stesen minyak, betul tak? Kalau ayah-ayah, adik-adik Hirok kat sini, ayah-ayah kan pernah pergi isi minyak, betul tak? Kalau ayah-ayah, adik-adik pernah pergi isi minyak, orang kedai tu akan tanya, pakcik ada bonus link tak? Pakcik ada kad mesra tak? Pakcik ada kad ni tak? Jadi dengan kad-kad ini, kita akan dapat ganjaran, kita akan dapat points kalau kita membeli belah. Dengan student QR, anak-anak murid, anak-anak Hirok ini tidak perlu membeli belah pun, tetapi mereka buat benda yang baik, mereka dapat points. Jadi benda ini, bayangkan kita pun seronok kalau kita dapat points, apatah lagi anak-anak kita yang
sangat-sangat gembira kalau diberikan penghargaan, memberikan point. Kita puji dia buat baik. Kita tengok, oh, Ali balik rumah kan. Ali tadi tolong cikgu ke? Betul ke? Betul lah, macam mana abah tahu? Tahulah, tengok kat apps ni kan. Oh, dia malu-malu tapi dalam hati dia kembang sangat lah kan. Hidung dia memang kembang nak terkoyak lah, sebab terlalu bangga bila ayah dia puji dia buat baik. Ayah dia puji dia buat benda-benda yang kebiasaannya dia dah buat, tetapi kali ni ayah dia tahu dan semua orang acknowledge dia buat baik. Jadi dengan acknowledge dia dan kita puji dia, kita tengok, oh baguslah anak aku ni. Kita beritahu kat dia, Ali bagus, esok nak lagi, hari ni tolong cikgu 5 kali, esok tolong 10 kali, tolong kawan-kawan pula. Jadi kita acknowledge dia, kita encourage dia lagi. Itulah sebabnya, itulah antara reason ni kita hasilkan student ni. Dan ini juga adalah untuk membantu cikgu-cikgu untuk merekod. Sebelum ni cikgu-cikgu merekod gunakan software atau Excel. Maknanya dekat laptop, kena buka laptop, kena key in satu-satu. Sekarang ni kalau tengok belakang kanan, cikgu diisi guna button-button je. Buka aplikasi, button tekan-tekan. Contoh anak kita bertanya soalan ketika PDPR ataupun menghadiri kelas online. Jadi cikgu boleh key in, 5 saat terus sampai kepada rekod dan ibu bapa boleh tengok rekod tu. Jadi sangat mudah dan tidak membebankan guru, kerana sebelum ini cikgu mengambil masa yang lama untuk key in seorang. Itu baru satu aktiviti. Yang ini 5 saat boleh memberikan ganjaran kepada 30 pelajar dalam satu kelas, melibatkan 4-5 aktiviti serentak. Dan yang paling bagus sekali ialah rekod-rekod ini boleh dihantar dalam bentuk offline. Maksud dia kalau cikgu tak ada online, tak boleh online pun boleh. Jadi ini adalah kenapa sistem ni dilaksanakan di Sekolah Hira. Jadi kalau kita lihat di sekolah di Amerika Syarikat, mereka boleh dapat ganjaran kalau mereka buat baik. Benda yang sama tetapi dah dilaksanakan sejak 2001. Walaupun sekolah di US ini bukanlah sekolah yang Islamik, tetapi mereka tahu ganjaran ini adalah satu-satunya solusi untuk anak-anak yang bermasalah. Di sekolah Amerika Syarikat, anak-anak yang bermasalah ni banyak. Ada yang OKU ni sukar untuk diajar ataupun nak dididik dia, jadi mereka ada satu sekolah khas, dan dengan memberikan ganjaran, mereka akan lebih train anak-anak OKU ni untuk berdikari. Kalau nak pakai lampin sendiri, makan sendiri. Jadi mereka dihargai, mereka akan buat dengan lebih banyak lagi. Jadi bukan saja anak OKU, anak-anak yang tertinggal di pelajaran mereka, anak-anak yang nak bersyahsiah lebih baik. Jadi di Amerika Syarikat ini dia telah lama dilaksanakan. Jadi di Malaysia ni baru nak start lah dengan student QR, dan kita harapkan supaya akan datang lebih baik lagi, lebih banyak lagi program-program sebegini. Dan kita juga nak fokus kepada bukan saja sistem yang mudah, tetapi kita nak menjadikan anak-anak kita berkarakter. Kita tahu di akhir tahun nanti, selepas anak kita keluar, selepas tahun 6, kita tahu anak kita ini lebih kepada mana? Mungkin lebih kepada hafazan, anak yang kedua ni lebih kepada suka membantu orang. Ada juga cikgu-cikgu cerita kat saya, dia kata, selama ni dia tahu anak dia hanya grade-grade sahaja. Anak ni 4A, anak ni 3A, disiplin dia B. Tetapi dengan student QR, kita boleh comparekan anak-anak ini berdasarkan kekuatan dan kelemahan dia. Contohnya, kalau adik-beradik anak-anak kita, Ali, Fatimah. Ali ni dia dapat 1000 poin, Fatimah pun dapat 1000 poin. Tetapi Ali ni peratus persen dia lebih kepada membantu kawan-kawan, yang seorang lagi lebih kepada menghafaz Quran. Jadi berbeza kekuatan, berbeza kelemahan. Kita boleh judge anak kita dengan lebih baik dan kita boleh train dia. Awak mungkin lemah dekat hafazan, jadi boleh tingkatkan hafazan. Tetapi kita tidak blame anak kita. Dan dulu kita tengok anak kita dapat C, kenapa anak dapat C? Anak dulu dapat D tanggungjawab kan, sebab tak diberi tanggungjawab masa dekat sekolah rendah. Ayah anak akan rasa macam down sebab kenapa anakku dapat D macam tu. Teruknya anakku macam itulah, anak orang lain dapat C. Jadi comparison tu kita tak nak dah macam tu. Kita nak compare by kekuatan dan kekuatan setiap anak-anak kita. Itulah sebabnya benda ni kita nak laksanakan supaya ibu bapa seronok tengok anak-anak kita dapat di knowledge dan di recognize dengan benda-benda yang macam ni. Okey, dan juga macam Cikgu Afifah tadi dah tunjukkan. Ni contoh, ini yang terbaru, sijil terbaru ada signature, kita baru launch. Nanti sijil anak-anak Hira nanti akan ada
sign pengetua dan juga boleh lihatlah dia punya apa kelemahan anak-anak, apa kekuatan anak-anak dan juga lebih dekat mana, dan juga boleh print CJ ni nanti boleh letak dekat rumah, boleh frame kan. Jadi di akhir tahun nanti boleh tengok, oh ni tahun ni macam ni, tahun depan berbeza pula. Okey, dan juga ini adalah aplikasi parent QR app untuk ibu bapa, dan ni untuk Android. Jadi iOS ni berbeza sikit kalau siapa ibu bapa yang pakai iPhone. Jadi kalau kita lihat dekat aplikasi ni kita boleh lihat anak kita punya point pada pada 1 tahun dan pada bulan-bulan tertentu. Dan kita boleh lihat anak kita punya aktiviti setiap hari, dan juga kita boleh memberikan points, award points kepada anak kita. Jadi ada yang parent tanya kenapa ada maximum daily limit dan sebagainya. Itu sekolah yang menetapkan berdasarkan keperluan semasa. Contoh macam kita nak buat sekolah solat 5 waktu kan. Jadi mungkin ada kemungkinan parent akan tersalah tekan. Jadi solat biasanya kalau wajib 5 kali lah, jadi kita limit 5 kali. Dan ada juga parent mungkin tersalah tekan, dia tertekan sampai 20 kali untuk berzikir contohnya, padahal dia nak 5 kali je. Jadi mungkin kita nak make surekan supaya fair to everyone. Ada benda-benda yang kita mungkin tidak mungkin benda tu lebih daripada yang sepatutnya, jadi kita limitkan. Tapi mungkin akan datang kalau permintaan lagi ramai, kata oh anak-anak Hira sekarang ni lepas ni semua 1 hari 1 juzuk. Contoh kan, jadi kita boleh tingkatkan baca Quran tu 1 hari mungkin lebih daripada 10 pages, contoh. Jadi benda tu berdasarkan keperluan semasa, dan yang bagusnya sistem ni ialah cikgu-cikgu boleh ubah dan customize setiap item tu mengikut keperluan. Jadi itulah sebabnya perlukan juga feedback daripada ibu bapa dan juga daripada guru-guru dan juga anak-anak, yang mungkin anak-anak pun boleh bagi poin-poin ataupun cadangan-cadangan yang baik kan. Kadang-kadang kita tengok anak-anak budak kecil ni nampak je kecil tapi diorang bijak. Anak-anak Hira ni kadang-kadang saya dengar banyak yang bijaksana yang kita pun tak sangka. Anak-anak kita betul ke anak aku cakap macam ni kan, dia lagi bijak dari kita, dia nampak kan. Jadi aktiviti semua kita boleh lihat, ada pengumuman, ada remarks. Contohnya kalau anak kita buat baik, apa remarks dia? Anak encik buat baik, tolong makcik kantin jual basuh pinggan, contoh kan, rajin sangat tu kan. Jadi sampai tolong basuh pinggan boleh jadi. Dan dekat aplikasi juga kita boleh lihat butiran anak kita punya points percentage in real time. Tadi kita tengok sijil, tapi dalam aplikasi kita boleh lihat leaderboard, kita boleh lihat comparison by bulanan. So bayangkan kalau sebelum ni kita boleh lihat percentage ataupun kita bayar bil TNB, bil elektrik kat rumah kan. Ayah-ayah bayar elektrik mahal-mahal. Bulan ni RM400, bulan depan RM600. Jadi sekarang ni kita tak nak compare bil, kita compare syahsiah anak kita, syahsiah adik-adik Hira ni. Kita tengok hari ni mungkin point kita 100. Mungkin bulan depan 200. Kemudian menurun balik. Jadi macam itulah iman kita naik turun, tetapi kelebihan dia ialah kita dapat monitor in real time. Kalau kita dapat tahu lambat, kita tahu tahun depan baru tahu, kita punya action kita lambat, betul tak? Jadi contoh kita tahu hari ni, kelemahan kita kat sini, kelemahan anak saya kat sini. Jadi kita boleh terus beritahu kat dia, Ali kelemahan Ali kat sini, Ali cuba perbaiki. Lagi cepat kita tahu, lagi cepatlah kita boleh memberikan encouragement kepada anak-anak kita. Itulah sebabnya pentingnya data-data real time tadi. Okey, mungkin ada ibu bapa yang akan tanya, apa next? Next ialah kita sekarang ni akan melaksanakan beberapa benda yang baru. Okey, yang ni tahun 2022 punya parent app. Untuk guru, aplikasi guru, kita dah ada aplikasi guru baru, kita tengah finalize. InsyaAllah dalam minggu ni akan release, akan lebih baik, lebih mudah, dan juga reporting untuk guru-guru akan lebih mudah. Jadi semua cikgu akan dapat lihat data anak-anak ni dengan lebih jelas, mudah nak edit. Jadi macam contoh data-data PKPM dulu agak leceh, sebab cikgu kena tengok satu-satu dan agak mengambil masa lah. Jadi PKPM ni yang data-data yang syahsiah yang pentaksiran oleh pihak Ikram Muslim memang dia dulu agak leceh sikit sebab banyak. Jadi kita nak bantu pihak sekolah supaya lebih mudah. Dan bila PKPM kena taksir, waktu itulah ibu bapa boleh berikan poin kan. Jadi bila tak ada PKPM boleh bagi poin syahsiah harian. Jadi apa yang akan ada dekat aplikasi ibu bapa,
akan datang akan ada kategori. Jadi boleh pilih kategori. Jadi kalau PKPM, PKPM sahaja. Kalau syasiah harian sahaja. Dan juga penambahbaikan yang telah kita dapat feedback daripada ibu bapa sangat-sangat memberikan feedback yang sangat positif, dan mereka kata Zaifah, pihak student QR boleh tak macam ni. Jadi cara-cara yang baik ni kita akan always improve, upgrade supaya memudahkan ibu bapa dalam masa yang kita harapkan, insya-Allah. Dan tahun 2022 apa benda yang baru, insya-Allah kita akan ada sistem payment memudahkan ibu bapa untuk membuat bayaran, dan juga kita akan datang dan mungkin pertengahan atau akhir bulan tahun depan kita akan buat video. Jadi contohnya kalau di sekolah nanti bila masuk sekolah, cikgu boleh record video pendek. Dia macam TikTok ataupun short Instagram stories, WhatsApp stories, tetapi yang ni fokus kepada pihak dalam kelas. Jadi cikgu pun boleh beritahu homework dalam video yang pendek. Sebelum ni ada ibu bapa ataupun guru yang mencadangkan supaya dibolehkan guru menghantar gambar, tetapi kita nak one step further, kita tak nak gambar, kita nak video terus. Sebab video sekarang ni ramai suka tengok video kan, dah ada WhatsApp story dan sebagainya. Stories ni semua suka. Jadi why not kita jadikan short stories ni di dalam parent QR app, di mana ibu bapa boleh tengok short videos apa berlaku dekat sekolah anak kita, kemudian apa homework yang cikgu bagi tu cikgu tunjuk dalam bentuk video. Lagi senang, lagi mudah, dan juga mungkin akan datang ibu bapa pun boleh tunjuk video anak dia dekat kebaikan yang anak dia buat di rumah, dan semua orang boleh share apa yang berlaku, dan semua boleh tahu apa perkembangan yang berlaku di Malaysia dan juga di luar negara. Contohnya macam dekat Arab Saudi, macam mana mereka belajar dan sebagainya, itu akan datang, insya-Allah. Tapi video ni memang kita akan buat dalam masa tahun depan, insya-Allah. Apa yang berlaku next time lah, okay? Dan ini adalah guru punya apps, dan tadi saya tunjuk parent punya apps, dan mungkin ibu bapa dia nak tanya macam mana guru scan kan. Jadi ini adalah satu cara lah yang mungkin saya boleh tunjukkan, okay? Di mana guru pun dia scan QR code, dia boleh scan QR code sekali serentak, sekali banyak lah. Jadi kalau tengok dekat video ni, cikgu dia scan QR code sekali banyak, dan boleh pilih ataupun pilih senarai pelajar yang ramai. Kemudian kita boleh pilih item-item. Kalau ibu bapa tak perlu QR code sebab anak tak ramai. Mungkin anak 3-4 orang, jadi pilih je anak yang mana. Cumanya cikgu-cikgu ni anak dia ramai, anak murid dia ramai. Jadi nak pilih seorang-seorang kan leceh. Jadi guna QR code senang. Ataupun pilih senarai pelajar sahaja. Okey, kemudian ni antara sekolah-sekolah lain yang bersama-sama dengan student QR, bersama-sama dengan sekolah Hira, bersama-sama dengan Ikram Muslim menggunakan student QR. Kita ada sekolah orang asli. Sekolah orang asli pun pakai. Saya ada video kejap lagi saya nak tunjuk kalau nak tengok untuk penutup macam mana sekolah orang asli pakai. Sekolah orang asli ni dia ke belakang sikit daripada akademik, tetapi mereka punya aktiviti, karakter mereka berbeza sikit. Mereka suka benda-benda yang beraktiviti. Jadi sebab itulah mereka perlukan sistem yang nak rekod benda yang harian. Kemudian kita ada MRSM, kita ada Jabatan Agama Islam Selangor, Kafah, sekolah Kafah pakai KV, Jenis Kurnia. Jenis Kurnia ni sekolah apa? Jenis Kurnia ni adalah sekolah anak-anak autistik. Jadi anak-anak autism ni mereka perlu encouragement untuk kita bagi reward point, dan juga parent nak tahu apa anak saya walaupun dia OKU, tapi dia nak tahu apa anak dia buat dekat di jenis Kurnia. Jadi dengan salah satu cara ni memang pakai student QR. Dan di Indonesia ada cawangan-cawangan Mahat Muhammadiyah Ibtidaiyah. Dia ada banyak cawangan di Indonesia yang mereka pakai sistem kita. Dan juga sekolah Ikram Muslim, iaitu sekolah Hira juga, sekolah Alamin, dan juga sekolah-sekolah international macam Taylor, mereka ada 6-7 cawangan yang mereka gunakan. Okey, dan ini adalah testimoni pengetua Mahat Ibtidaiyah Muhammadiyah, apa yang dia cakap tentang student QR. Dia dah pakai 2019 lagi. Sebuah reward akan berkembang otak kita dan akan berkompetisi untuk berlomba-lomba terus berbuat kebaikan, dan dalam otak kita, aku akan berbuat baik dan saya akan selalu berbuat baik dan tidak akan sempat berpikir untuk berbuat tidak baik alias negatif. Semuanya berlomba-lomba, aku harus jadi orang yang baik, aku harus jadi orang yang baik, seperti itu. Dan luar biasa program ini, kita sangat support dan sangat interest terhadap student care. Jadi ini adalah sekolah-sekolah Indonesia yang pakai. Jadi bukanlah sekolah Hira, mungkin rasa sekolah Hira je ke? Sekolah Hira antara yang terawal, antara pioneer school, dan menjadi tunjang untuk sistem ni berfungsi. Sebab sekolah Hira antara yang paling banyak bagi
maklumat, macam mana nak tambah baik. Jadi semua cikgu punya respon, ibu bapa punya respon, kita selalu memberikan feedback yang baik supaya kita dapat tambah baik sistem kita. Okey, jadi ini adalah contoh sekolah. Dan untuk ibu bapa yang ada masalah teknikal, jadi ibu bapa boleh boleh pergi ke helpstudentqr.whatsapp.my. Dekat sini adalah link untuk semua guru-guru boleh save, untuk ibu bapa boleh save. Okey. Jadi savekan link ini. Kalau kita lupa login, kalau ada masalah teknikal, kalau ada masalah lain, contohnya point anak saya kenapa kosong jadi kadang-kadang phone ni ada beribu-ribu jenis, jadi kadang-kadang data tu dia lambat masuk ataupun dia ada sistem cache file. Cache file ni dia data tu dia tidak masuk keseluruhan. Jadi untuk anak-anak Hirok mungkin dah biasa ada handphone ada dah handphone, dan tengok mana point saya ni yang tak ada, tapi kadang-kadang dia ambil masa sikit sebab ada point banyak sangat. Jadi dah ambil masa kadang-kadang, jadi kita kena dah log out, dah login sebagainya. Jadi kita akan tambah baik lagi supaya lebih cepat data masuk, insya-Allah. Jadi harap-harap ibu bapa boleh dapatkan link ni, simpan link ni, kalau ada masalah terus tanya. Okey, dan juga ada ibu bapa yang belum install. Yang belum install aplikasi boleh cari di Google Play ataupun App Store, cari Parent QR app ataupun pergi ke link ini dan buka ke page untuk parent app. Okey, dan login menggunakan IC anak masing-masing. Jadi kalau anak adik IC dia contoh nombor sekian nombor, isikan IC dan masuk dan boleh lihat point masing-masing. Kalau dia lambat sikit tak keluar point, mungkin dah ambil masa sedikitlah. Okey. Jadi ini adalah apa yang ada dekat dalam slide, dan mungkin lepas ni sebelum kita nak buka kepada Q&A, okey, dan mungkin anda boleh tunjukkan sedikit lagi, okey, untuk di bahagian tempat download tadi. Okey, jadi mungkin ambil masa sedikit. Jadi kalau ada ibu bapa ataupun anak-anak Hirok yang nak bertanya, lepas ni simpan soalan. Okey, kena nak tunjuk sikit. Okey, jadi ini adalah kita punya tempat download tempat download. Jadi kalau kita buka studentqr.com, okey, /download, dan kita akan nampak dekat sini tempat download. Dan kalau Google Play dekat sini, contoh kita tekan, dia akan keluarlah parent QR points kali hijau. Nanti akan datang, akan ada update baru, insya-Allah kita akan war-warakan. Okey, dan juga untuk guru dekat atas ni, jadi untuk parent yang pakai iPhone boleh cari dekat sinilah. Jadi ada yang masalah boleh terus tanya di grup ataupun boleh WhatsApp helpparent.whatsapp.my yang saya tunjuk tadi. Okey, dan mungkin ada parent yang tanya, point apa yang anak saya boleh, mungkin ada parent yang baru tahu tentang Islam ni. Okey, antara poin-poin yang anak kita boleh bagi poin kepada anak kita ialah untuk berzikir, maksurat, mendengar tazkirah. Okey, anak kita buat kebersihan di rumah, anak kita menjaga kebersihan diri. Okey, kemudian puasa di rumah, qiyamul lail, rajin membantu di rumah. Kalau anak kita bagi tolong kutip sampah ke apa, bagi dia point kan. Bersahur, bersedekah ni banyak, mungkin duit-duit yang disimpan tu kita bagi kat dia, tolong bagi kat jiran sebelah ke, atau pakcik ke, kawan-kawan ke kan, ataupun orang yang tengah susah dekat tepi jalan, bagi dia point kan. Dia kata point awak ni dapat masuk sampai akhir tahun tau. Jadi kita encourage dia. Okey, dan juga lain-lain, tilawah, hafazan, ulang kaji pelajaran. Jadi dan poin-poin PKPM ni akan ada dalam pada bermusim-musim tertentu. Okey, dan dekat sini ada video-video yang akan kita tunjukkan kejap lagi. Dan sebelum tu mungkin nak buka Q&A kalau ada anak-anak Hirok ataupun ibu bapa Hirok yang ingin bertanya. Okey, jadi kalau ada yang ingin bertanya boleh terus bertanya, dan mungkin anda serahkan kembali kepada Cikgu Afifah untuk lead soalan Q&A untuk sesi malam ini. Okey, insyaAllah. Okey, kita buka kepada sebarang soalan yang nak diajukan kepada Encik Huzaifah. InsyaAllah Encik Huzaifah akan menjawablah. Ada apa-apa persoalan daripada ibu ayah ataupun anak-anak ke kan? Ajukan sekarang supaya jelas dan Assalamualaikum. okey, silakan.
saya Mama Failmi, Pak A, saya nak tanya. Perkara pertama adalah dia punya aplikasi ni dia hanya bentuk potret saja. So dia tak boleh dalam bentuk landscape. Susah kita tak masukkan. Yang kedua, tarikh akhir kita masuk tu dia tidak, dia sekarang kita sibuk, kita tak sempat. Kita masuk qada buat ujian. Sebab saya last kali saya masuk itu bulan 8, saya tak ingat dah. Bila cuti tu baru saya nak tumpukan buat. Betul. Kita tanda tak ada date. Macam kita lah kalau kita ada Google Meet kan kita ada last date kita masukkan. Tapi yang ni tak ada. Tak detect when the last date that you have pointed the point that to your son kan. Tak ada yang tu. So yang ketiga ada zikir apa-apa tapi macam Encik cakap tadi kalau solat berapa? So, kita tak jelas. Poin tu contohnya kalau solat sunat berapa poin? Solat fardu berapa poin? So kita tak tahu, kita just tekan sebab kita tahu pun nak pada hari perjumpaan dengan Mu'alimah masa itu. Hari berapa bulan? Tak ingat. So yang tu kita dah lah kita terkejut. So maknanya kita tak ada panduan lah. Okay. Kita tekan tu dah sembahyang 5 waktu. Kita tekan. Dia ada sembahyang berjemaah kan. So dia tak ada yang tu. So kita tak jelas. So, saya pun sekarang siap tanda kat kertas ni. Bila last siapa itu masuk dah tak ingat dah. So bila saya buka balik tak ada the last date saya masuk. Jadi saya ingat saya tanda lah. Masa sempat saya tanda lah. Kalau saya tak sempat tanda saya tak ingat lah. Kita pun bekerja kan. So yang tu saya nak tanyalah. So kalau boleh bagi pencerahan lah. Itu saja. Okey, terima kasih pada tuan tadi yang bertanya soalan yang sangat baik. Soalan pertama, boleh tak jadikan landscape? Setakat ini kita tak buat landscape sebab reason dia baru first time ada parent yang request. Sebelum ni tak ada lagi parent yang request untuk landscape lah. Dan biasanya parent akan bagi sebelah tangan lah. Jadi mungkin nak landscape tu mungkin lebih view lebih besar saya rasa. Mungkin boleh saya cadangkan kepada pihak developer saya. Sebab ini cadangan yang pertama saya dapat. Yang kedua ialah last submission. Itu adalah poin yang sangat penting sebab saya yakin ibu bapa yang dia dah key in, dia nak tahu bila dia last key in. Sebelum ni apa yang parent boleh buat ialah dia kena tengok balik dekat activity list tu tak. Jadi dia tengok apa last aku key in lah. Jadi mungkin parent pun akan blur. Dan itu adalah benda yang kita menjadi keutamaan kita dalam next update insya-Allah. Dalam button yang kita kena key in tu contohnya key in Qiyamul Lail. Dekat bawah tu dia akan tulis last submitted bila. Itu adalah benda yang kita akan buat. Dan contohnya kalau dia dah limit satu hari tu dia dah tak boleh tekan, which is itu untuk syasiah biasa. Tetapi PKPM kalau kita nak buat lepas ni kita nak make sure supaya item yang dia dah key in tu untuk certain data ataupun item dia dah tak boleh tekan. Jadi yang kita memang akan buat dalam update terdekat nanti insya-Allah ialah parent boleh tahu last update, last submitted point. Jadi dia tahu aku dah submit dah semalam jadi tak perlu submit. Jadi itu yang memang keutamaan kita dan kita akan release the next update dalam bulan 9 insya-Allah. Kalau tak ada arah melintang kita akan fix beberapa benda dan itu adalah keutamaan kita supaya ibu bapa tak blur bila last anak saya di-update lah macam tu. Okay, dan juga dalam update akan datang juga kalau contoh ibu bapa yang terlepas pandang. Okay, mereka boleh mungkin tak ada masa, mereka boleh bagi rekod-rekod tu dalam bentuk manual ataupun Google Form ke apa. Dan cikgu sekarang ni cikgu Sira ni suka nak tengok keseluruhan data sebab tak ada tempat yang boleh lihat inilah data keseluruhan yang di-key-in-kan oleh parent dan cikgu. Tetapi dalam update yang akan datang minggu ni insya-Allah kita akan ada satu jadual yang cikgu boleh tengok inilah yang parent submit dan ini yang tertinggal. Jadi kalau ada parent yang tak sempat boleh beritahu kat cikgu just tanda kat situ, dah tak perlu dah key in balik dekat banyak tempat. Jadi kita always akan minta pendapat dan juga cadangan cikgu-cikgu dan juga ibu bapa supaya kita dapat improvekan penggunaan. Dan saya faham ibu bapa semua busy dan kadang-kadang kita terlepas pandang benda tu. Jadi saya sangat-sangat hargai cadangan ataupun pendapat daripada ibu bapa untuk membantu kita memudahkan key in. Okey. Harap menjawab soalan tadi. Sedikit penambahan lah ya berkaitan tentang guideline lah macam mana bilangan poin yang nak diberikan kepada anak ya.
Okey, saya sharekan sedikit skrin. Seperti mana yang saya cakap tadi, Ana nak kongsikan dengan Ibu Ayah bagaimana perkiraannya untuk kita berikan kepada anak-anak tu, insya-Allah. Okey, ikut dikongsikan. Okey, untuk ini ketetapan yang kita dah tetapkan di peringkat sekolah ya. Yang mana untuk zikir, al-maksurat, mendengar tazkirah, menjaga kebersihan di rumah dan rajin membantu di rumah, dia adalah bersifat unlimited. Yang mana apabila anak buat sekali, maka dia berhak untuk mendapatkan 1 kali klik. Yang mana 1 kali klik itu adalah bersamaan dengan 5 poin. Okay, sebenarnya dalam aplikasi tu dah dinyatakanlah berapa poin untuk sekali klik. Okay, makanya kalau misalnya kata anak membaca al-maksurat pada waktu pagi, so dia layak mendapat 1 klik, okay, kita tambah bagi 1 klik tambah ni, yang mana 1 klik itu menyamai 5 poin. Begitu juga dengan perkara yang lain. Cumanya untuk puasa, okay, puasa memang limitnya 1 kali puasa, 1 hari hanya 1 klik. Okay, so yang unlimited tu pada zikir, menjaga kebersihan dan juga rajin membantu. Okay, seterusnya untuk sahur, sedekah, okay, sahur poinnya adalah 5. Okay, yang mana 1 kali sehari lah yang boleh diberikan. Juga dengan sedekah, okay, 1 kali sehari 1 klik sahaja yang menyamai 10 poin. Tetapi untuk aspek solat fardu, okay, 1 waktu adalah bersamaan dengan 1 klik. Yang mana 1 klik itu bersamaan dengan 5 poin. So kalau 5 kali anak berjaya solat, okay, 5 kali sehari, makanya anak itu berhak untuk mendapat 25 poin. Yang mana ibu ayah klik sebanyak 5 kali. Okay. Seterusnya tentang solat sunat. Okay, yang ni kita tak restrict lah. Okay, ni pun unlimited. Okay, 1 solat sunat. Contohnya dia bangun tahajud. Dalam solat tahajud dia buat solat sunat hajat, solat taubat. Okay, 1 solat sunat bersamaan dengan 1 klik yang mana bersamaan dengan 5 poin. Okay, untuk tilawah dan hafazan, okay, apabila anak berjaya membaca 1 halaman, okay, maka bersamaan dengan 1 klik. Yang mana yang memberi reward sebanyak 5 poin. Tentang ulang kaji pula, 1 subjek, okay, 1 subjek, 1 klik. Contohnya hari tu dia buat ulang kaji untuk bahasa Melayu, untuk bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris sebagai contoh. 3 subjek. Makanya ibu ayah akan klik sebanyak 3 kali. Yang mana total akhirnya untuk ulang kaji pelajaran, anak akan mendapat 15 poin. Okay, so guideline ini akan kita kongsikan dengan ibu ayah, okay, supaya kita sama-sama dapat seragamkanlah kaedah pemberian reward kepada anak masing-masing. Okay, insya-Allah. Kita buka kepada soalan yang lain jika ada. Maklimah Afifah, di ruangan chat ada banyak soalan. Boleh tengok kat situ dulu kot. Okey. Di ruangan chat. Bismillah. Masya Allah. Maaf ya. Okey. Soalan yang kita jumpa, soalan pertama. Saya tak dapat tengok chat, jadi mungkin Cikgu Afifah boleh baca kan? Encik Muhammad Fuad tadi persoalannya berapa poin sebenar setiap bahagian yang part tu tak jelas. Okey, saya dah jelaskan tadi, insya-Allah. Okey. And then soalan seterusnya, bolehkah QR point diberikan atau diakses menggunakan selain dari phone? Sebab jika hanya menggunakan phone, anak-anak terpaksa menunggu ke lapangan masa ibu bapa untuk claim point. Yang ini menyebabkan lupa isi dan kehilangan point. Encik Izzafar nak jawab dulu ke?
Okey, insyaAllah tentang permintaan untuk selain daripada handphone tu kita akan bawa ke perbincangan. Sekarang ini yang ada untuk selain daripada phone ialah kegunaan guru, di mana guru kalau tidak ada phone dia boleh key in lah dekat laptop, dia ada teacher portal dia. Jadi sekarang ni mungkin selain kita nak ada cara lain, iaitu mungkin ibu bapa boleh bagikan dalam bentuk form ataupun manual dan cikgu boleh key in kan selepas kita ada tempat yang kita nak memudahkan guru key in di bahagian reporting nanti. Tetapi insyaAllah cadangan yang baik di mana kita akan bincang dengan developer kita macam mana nak memudahkan ibu bapa untuk key in kan, sebab saya faham kadang-kadang ibu bapa nak install satu hal, nak login satu hal, betul tak? Jadi apa kata kalau kita dapat satu link di mana tak perlu install, letakkan nama anak terus key in. Mungkinlah walaupun nampak benda tu akan datang kena buat lagi kan, tak boleh login. Jadi itu salah satu cara di mana tak perlu install apps pun boleh. Jadi cadangan yang baik insya-Allah kita akan letakkan dalam kita punya list insya-Allah pada masa akan datang. Cadangan yang baik. Terima kasih. Okey, Encik Saifah, soalan seterusnya. Boleh tak activate notification untuk elak kelupaan ibu bapa? Okey. Okey, untuk notifikasi sebenarnya kita nak buatkan semua aktiviti akan ada notifikasi keluar. Jadi kalau parent tu submit, dia akan keluar notifikasi. Tetapi kita tengah nak ada settlekan beberapa isu yang berbangkit, di mana isu yang jadi ialah apabila ada anak yang contoh 5 orang, contoh di key in untuk 5 orang, 5 keluar. Jadi dia akan jadi macam spam lah, dia banyak sangat ya. Jadi kita nak cuba untuk memudahkan dan juga tidak terlalu nampak banyak sangat. Jadi kita nak make sure sama ada daily push notification, ataupun kalau ibu bapa yang okey untuk semua aktiviti tu keluar notifikasi, kita okey. Jadi sekarang ni antara benda kita nak buat ialah kita nak pastikan semua item-item itu di-enablekan notifikasi secara default. Maksud dia ada point je boleh dapat notifikasi. Jadi itu insya-Allah cara-cara yang baik kita akan buat juga. Seterusnya, hari-hari ke kena isi? Adakah hari-hari kita kena isi point ni Encik Saifah? Okey. Yang ni sebenarnya ialah terpulang pada pihak sekolah, sebab sekarang ni kita lihat apa yang pihak sekolah buat ialah daily submission lah. Jadi mungkin pihak sekolah boleh berbincang dengan parent sama ada nak jadikan dia weekend sahaja ke atau weekday, ataupun minimum seminggu 5 kali ke kan. Jadi ataupun kalau ada ibu bapa yang tak sempat, mungkin boleh bagikan markah-markah yang tertinggal tu, mungkin boleh guru-guru mentor untuk pastikan data-data tu tidak tertinggal. Jadi insya-Allah nanti kalau cikgu lihat nanti macam mana data yang kita reporting yang lebih baik nanti, senang tu key in insya-Allah. Jadi supaya kita nak elakkan supaya tidak tertinggal lah kan. Jadi untuk key in hari-hari tu itu terpulang pada pihak sekolah lah, macam perbincangan dengan pihak ibu bapa nanti. Seterusnya tentang guideline limited dengan unlimited. Okay, itu nanti insyaAllah pihak sekolah akan bekalkan info tersebut. So ibu bapa boleh merujuklah, sebabnya pemberian reward ni adalah bersasar. Bukan main tekan je, tak. Dia ada. Kalau dia melaksanakan, maka dia berhak untuk menerima point. Okay, so kalau tak buat memang tak bolehlah kita nak berikan point kan. Okay. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan info tersebut kepada ibu bapa sebagai untuk rujukan. Kemudian merujuk kepada pemberian poin anak-anak, bahagian klik boleh dipermudahkan dengan mengisi markah tanpa klik. Tu pandanganlah daripada Encik Muhammad Harif. Salah, ni nama anak dia. Mungkin ayahnya lah kan. Okay. Encik Muhammad Yusof. Macam mana bagi poin tanpa perlu klik, macam mana? Maksudnya mungkin nak buat weekend kan, so banyak kan, so kalau saya kata seminggu punya data nak kena klik 7 kali kan, agak sukar kan. So mungkin ada cara lain untuk dia boleh insert saja markah tu tanpa perlu klik banyak-banyak kali. Okey, faham.
Yang itu cadangan yang baik. Untuk guru dah ada, untuk ibu bapa insya-Allah kita akan cuba cari method supaya ibu bapa boleh nampak markah keseluruhan dalam bentuk jadual. Saya rasa itu lebih cantik sebab sekarang ni ibu bapa dia tak tahu jadual macam bulan ni, satu hari bulan dah key in berapa banyak. Jadi keseluruhan overall view tu ibu bapa tak nampak, betul tak? Itu yang insya-Allah kita akan cuba perbaiki, sama ada dia akan dalam aplikasi ataupun dia akan boleh lihat di login web pun boleh. Kita akan tengok method yang lebih baik. Tetapi yang saya rasa apa yang nak dilaksanakan ialah ibu bapa boleh nampak keseluruhan points setiap hari. Itu yang kita nak cuba bantu, insya-Allah cadangan yang baik. Okey, seterusnya sekadar pandangan, jika pihak tuan dapat meletakkan panduan di dalam apps QR point, jadi ibu bapa boleh merujuk notes di dalam apps tersebut. Mungkin ni merujuk kepada item limited and unlimited lah. Okey. Itu adalah cadangan lah yang diajukan kepada pihak student QR point. Okey, kemudian tarikh yang boleh di key in tak boleh backdated. Betul ke, Cik Zaifah? Kalau backdated tu sepatutnya kalau saya tengok dekat admin kita sekarang ni, backdated kita maksimum ialah 30 hari lah. Tapi ada segelintir ibu bapa yang menghadapi masalah tersebut di mana dia depend pada ada certain model phones yang dia tak dapat detect cache file. Cache file ni mungkin dia technical sikit lah, tetapi apa yang kita boleh bantu ialah boleh text terus kepada kita punya team member kita di helpstudentqr.whatsapp.my yang saya tunjuk tadi. Okay, dan mungkin Cikgu Afifah boleh letakkan link tu helpstudentqr.whatsapp.my dan boleh terus tanya dan boleh bagikan ID anak dan kita boleh checkkan. Sebab kadang-kadang solusi dia ialah log out log in lah kan, tetapi kita nak tengok macam mana akan datang supaya benda ni tak terjadi lagi lah. Yang penting sekarang ni soalan yang tadi apa cikgu? Okey, tentang informasi tambahan ataupun instruction. Instruction sebenarnya dekat aplikasi guru dah ada tau, satu dekat setiap button tu dia ada informasi I dekat setiap item. Okey, dan untuk ibu bapa pun dia dah ada explanation. Cumanya kita sekarang ni nak tambah button I tu dekat aplikasi parent dalam update akan datang. Jadi dalam update akan datang boleh lihat last updated submission dan juga boleh ada informasi dekat button tu supaya dilihat contohnya apa yang penerangan untuk button ni, apa penerangan untuk key in anak dia bersedekah. Jadi kat situ ada cerita dia, oh awak kena macam ni, maksimum macam ni. Jadi benda tu akan ada update akan datang dan mungkin cikgu nanti pihak sekolah boleh tambah informasi tu dekat setiap item lah. Jadi ada 6-7 item, boleh baca dekat informasi tu. Dia akan ada satu item. Nanti insya-Allah lepas update terbaru kita akan inform bila yang ibu bapa boleh dapatkan lah, insya-Allah. Okey, soalan seterusnya untuk Zaifah tentang reward yang ada dalam parent QR dengan guru teachers QR, adakah akan bercampur? Okey, sekarang ni markah yang ada dekat dalam pihak sekolah, mereka markah bercampur. Tetapi pihak sekolah boleh bahagikan. Bila dia nak sort data, dia boleh tengok oh data ni data sekolah sahaja, data ni data daripada ibu bapa sahaja. Jadi insya-Allah dekat reporting nanti kita akan bagikan mengikut parent dan juga ibu bapa dan juga guru supaya kita boleh tahu ini point daripada guru, ini point daripada pihak sekolah ibu bapa. Apa yang kita boleh buat sekarang ni ialah kita kena bahagikanlah sebab setiap item parent tu ada nama daripada home dan sebagainya. Tapi akan datang insya-Allah reporting tu kita boleh bahagikan ikut reporting daripada rumah ataupun daripada ibu bapa. Cuma dekat bahagian sijil itu dah boleh buatlah di mana pihak sekolah boleh tandakan ini adalah kita nak lihat ibu bapa daripada rumah sahaja, syahsiah daripada rumah sahaja. Ini adalah untuk daripada cikgu punya penghantaran point sahaja. Jadi boleh bagikan dekat bahagian sijil nanti. Okey. Ada lagi soalan? Soalan sekarang pukul 9.45. Okey. Okey, kita cepat sikit lah sekiranya QR code tag hilang, ada cara lain tak untuk akses QR code anak? Okey, QR code hilang ni mungkin boleh tanya pihak sekolah nanti. Cumanya pihak sekolah, apa yang pihak sekolah boleh buat ialah bagi kad temporary atau QR code sementara untuk anak kita gunakanlah. Tetapi selain daripada QR code,
ibu bapa boleh login guna ID anak masing-masing, dan nanti bila buka sekolah nanti boleh request pada pihak sekolah untuk kad yang hilang tadi. Okey, seterusnya berkaitan Nak tanya tentang boleh? Nak tanya boleh tak? Silakan. Boleh tak macam apa, macam QR point tu bukan dekat handphone je, yang dekat desktop boleh, dekat device lain boleh, supaya tak payah kacau handphone ibu atau ayah. Macam kita boleh bagi markah dari desktop macam tu je terus. Jelas itu. Okey. Siapa nama anak ni? Muhammad Hadif. Muhammad Hadif, terima kasih Hadif. Hadif tahun berapa? Tahun 5 ke? Darjah 6. Darjah 6. Darjah 6. Tahun akhir. Okey, insya-Allah cadangan Hadif sangat baik. Kita akan pihak abang akan tengok benda ni supaya memudahkan nanti anak-anak, nanti anak Hirok pun boleh KE sendiri kan. Sebab sebelum ni yang banyak KE sendiri tu daripada sekolah menengah, tapi sekarang ni sekolah rendah pun dah bijak-bijak sekarang ni. Even tadika pun dah bijak boleh KE sendiri. Anak abang 6 tahun di KE sendiri. Dia kata dia nak kutip sampah, lepas tu di KE kan. Sebab dia dengar bunyi-bunyi tu kan. Jadi memang sekarang ni tengok budak-budak sekolah rendah, tadika pun dah bijak-bijak dan Hadif pun dah bagi idea yang sangat baik. Jadi insya-Allah abang akan laksanakan insya-Allah dalam update yang dalam tahun ni juga insya-Allah, dalam September atau Oktober insya-Allah. Okey. Kita ada sedikit cadangan lah daripada parent ni. Boleh ke masukkan cuti umum kalender, contohnya raya atau cuti sekolah, bagi memudahkan beri panduan poin pada hari tersebut? Maksudnya ada tarikh yang dalam macam mana? Notifikasi tentang cuti sekolah kan, kena isi ketika cuti sekolah. Okey, dekat bahagian admin ataupun pihak guru, kita boleh create satu announcement, rasanya dah ada, dan mungkin pihak sekolah boleh buat pengumuman kepada semua pelajar mengikut tarikh lah. Cuma yang tak ada sekarang ni pengumuman secara berkala ataupun automatik. Bila cuti je beritahu. Jadi belum ada lagi yang tu. Cuma guru boleh buat secara manual dan bagi notifikasi kepada semua anak-anak lah, melalui notifikasi kepada ibu bapa juga melalui aplikasi. Jadi nanti guru-guru boleh gunakan fungsi itu, fungsi announcement di admin. Okey, insya-Allah. Ada beberapa lagi persoalan-persoalan yang diajukan oleh pihak ibu bapa. Antaranya kalau log out account lambat nak log in, sebenarnya proses nak log in tu takes time lah. Itu teknikal lah kan Cik Zaifah kan? Itu teknikal. InsyaAllah benda tu kita tengah tambah baik dan harapnya by next update akan improvekan lagi insyaAllah. Okay. Dan ada seorang ada seorang parent ni tanya, Mu'alimah nak tanya matlamat QR point ni kita sasarkan untuk infinity point untuk anak-anak ni lakukan kebaikan kan? Mohon pencerahan. Mungkin yang ini anak boleh respon. Ya betul, kita student QR point ni adalah alat kan? Alat untuk kita menggalakkan anak-anak tu buat lebih banyak kebaikan. Yang mudah-mudahan dengan latihan yang dengan pemberian reward secara konsisten, anak-anak akan rasa cinta nak buat lebih banyak kebaikan dan menjadi satu amalan yang dan menjadi darah daging dalam diri anak-anak. Dan ya betul, memang dia nampak macam nombor sangat kan, tetapi itulah yang kita nampak bila anak-anak nampak nombor ni, dia akan lebih bekerja-kerja nak buat lebih banyak kebaikan. Itu matlamat kita. Walau bagaimanapun untuk ada ibu bapa yang kata macam mana pula dengan backdated point yang disebabkan oleh penerangan yang kurang jelas daripada pihak sekolah, ibu ayah jangan risau, untuk 30 hari yang lepas boleh backdated balik semula point tersebut. Tapi yang berlalu tu jangan risau, sebabnya bila kita buat nanti pelaporan report dalam sijil, kita akan tapis daripada mana yang kita akan ambil supaya dia valid lah ikut kebersediaan ibu bapa.
Makanya macam yang baru ni kita tak pun ambil daripada Januari sebenarnya. Okey, dia dalam tempoh tertentu yang mana kita nak beri peluang kepada ibu ayah dan anak-anak mengumpul banyak poin dan dapat melihat apa hasil yang telah dilakukan. Dari segi ratio berapa percentage point yang diberikan oleh guru dan parent sebenarnya lebih kurang sama. Okey, item yang ada dalam aplikasi parent adalah sama dengan dalam aplikasi teachers. Okey, dan insya-Allah di pihak sekolah kita memang memberi peringatan demi peringatan kepada guru untuk konsisten memberikan poin kepada anak-anak, okey, dari setiap hari. So, jangan risaulah, cuma kita memerlukan kerjasama daripada pihak ibu bapa, okey, dalam memastikan pemberian poin tu juga diberikan mengikut hak-hak anak-anak, insya-Allah. Okey, so nak rasa mohon Encik Zafar beri pandangan berkaitan ini. Oh, satu lagi Encik Zafar, Ana rasa ini agak penting juga tentang bila parent yang ada banyak anak. Mungkin anaknya 3-4 orang kan. Jadi boleh tak di-linkkan dengan satu account. So dari bila login satu account dia boleh akses kepada semua anak. Okey, soalan yang baik. Biasanya kalau untuk sekolah-sekolah mereka akan minta IC parent, tetapi ada certain sekolah macam Hirok letakkan IC pelajar. Cumanya kalau ada parent yang ada 5 orang anak, mungkin boleh listkan anak-anak tu dan sama ada pihak sekolah atau kita boleh bantu untuk linkkan. Jadi untuk parent yang ada anak-anak ni, 5 orang anak ni kita boleh gunakan key in IC parent instead of IC anak-anak. Jadi bila key in IC parent, kita boleh lihat semua anak-anak dalam sekali login. Jadi lebih mudah. Jadi kita login sekali, kita boleh tengok anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5 tanpa perlu log out login lah. Jadi ibu bapa yang ada ramai anak boleh mungkin bagikan senarai anak-anak dalam kelas yang berbeza. Mungkin pihak sekolah atau kita akan bantu untuk linkkan dan boleh bagikan IC parent tersebut atau boleh IC parent atau IC mak ataupun email ayah. Jadi tiga-tiga ni boleh gunakan untuk method login untuk parent dan boleh lihat semua anak-anak dengan sekali login. Okey, insya-Allah. Ana rasa kita panjang pencerahan yang daripada Encik Zafar dan mudah-mudahan pencerahan yang diberikan dapat membantu ibu ayah lah dalam mengendalikan aplikasi ini, insya-Allah. Dan apapun kita berbalik kepada matlamat kita, okey, kita nak membangunkan generasi robani tu dan dalam keadaan sekarang yang mana anak-anak tidak dapat ke sekolah dan kita ada aplikasi ini dan kita mengharapkan dia dapat membantu proses pembinaan anak-anak tu dari masa ke masa, insya-Allah. Kami di pihak sekolah mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Encik Huzaifah atas kesudian memberikan taklimat kita pada malam ini, insya-Allah. Dan juga terima kasih kepada ibu ayah kerana sudi meluangkan masa mendengar penjelasan daripada tentang student QR point. Mudah-mudahan dia memberi banyak manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Cikgu Robi, ada terakhir, yang paling terakhir. Esok kita nak brief kepada pihak sekolah lah, tetapi hari ni mungkin ala-ala kita dah boleh beritahu kita ada satu program nama dia PDPR Hero. Jadi PDPR Hero ni itu Syahsiah Hero, tetapi ini adalah point daripada cikgu yang bagi. Jadi PDPR Hero ni kita akan bagi durationnya sebulan atau 2 bulan, nanti sekolah akan beritahu. Tetapi PDPR Hero ni kita akan bagi sijil yang khas untuk PDPR Hero. Untuk setiap sekolah akan dapat 3 atau 5 pemenang dan dia akan dapat reward dalam bentuk voucher, makanan dan juga sijil dan kad khas. So tahun depan mungkin dia ada kad khas akan tulis PDPR Hero. Dan juga Syahsiah Hero pun nanti akan keluar, ada label. Jadi mungkin akan tengok anak ni dia contoh yang baik dan mungkin akan datang kita boleh tengok pada anak-anak kita boleh bersaing untuk jadi lebih baik. Jadi insya-Allah PDPR Hero nanti pihak sekolah akan umumkan nanti cara detailnya macam mana dan poin-poinnya macam mana. Okey. Okey, insya-Allah. Terima kasih Encik Zafar. Semoga anak-anak lebih bersemangat nak buat lebih banyak kebaikan. Okey. Dan mudah-mudahan kebaikan yang antum buat itu menjadi darah daging kita, insya-Allah, yang akan membawa kita menjadi asbab kita untuk kesyukuran nanti, insya-Allah. Okey, Anda rasa
cukuplah sampai sini insyaAllah. Sekiranya ada apa-apa persoalan, pertanyaan ataupun cadangan boleh diajukan ke grup WhatsApp yang telah Encik Huzaifah nyatakan. Nanti kita akan attach lah di Telegram kelas. InsyaAllah. Dan boleh terus ajukan persoalan tersebut kepada pihak student QR Point insyaAllah. Itu saja. Terima kasih kepada semua kerana sudi melapangkan masa bersama dalam majlis ini insyaAllah. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita semua. Dan jaga diri baik-baik. InsyaAllah kita jumpa lain kali insyaAllah. Sekiranya memerlukan lagi penerangan, kita akan buat lagi. Boleh kan Cik Huzaifah kalau memerlukan lebih penerangan lanjut insyaAllah. InsyaAllah, tak ada masalah. Terima kasih Cik Huzaifah. Special Terima kasih kepada semua ibu bapa. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Hayatilah kemerdekaan dengan sebaik mungkin insyaAllah. Itu saja. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.